Sebab dengan makna pada anggapan dalam kepercayaan hak asal ni Tuhan punya bahasa tu, yang ni ahli-ahli agama dia tu lah, dia anggap suami ni adalah bayangan Tuhan, tak boleh langgar perintah Tuhan, boleh sembah suami tu pun. Mana tinggi kedudukan suami tu. Isteri ni pula maknanya hamba, yang rendah, yang bawah, itu maknanya. Tapi kalau kita perhati bahasa Arab ni tidak. Zauj tu asal makna dia pasangan. Gu kalau kita bahasa Kelantan, gu. Apa ni? Kalau sepasang kasut, maknanya ishtaraitu zaujai hidha. Mana kita? Saya telah beli sepasang kasut. Zauj. Maknanya apa makna sepasang? Sama lah, itu makna sepasang ataupun gu. Mana kalau hak ni saya ni, alik ni pun saya ni juga. Tak kali ini saya ni, alik ni saya 7. Maknanya betul-betul sama, setara kedudukan dia. Ni kalau kita tengok bahasa Arab, bahasa Quran ni, dia lagu tu mana nampak keadilan dia tu sama. Hak tepat, hak patut sama tu sama. Tapi dalam masalah pesaka saat ni, tidak sama tu lah samanya. Tidak sama tu sama. Tidak sama tu adilnya duduk situ. Kalau bagi sama tu tidak adil, tidak bijak. Tapi hak tepat sama. Misalnya zauj, betul-betul serupa kedudukan, pandangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala serupa. Sama saja lelaki dan perempuan. Mana tak ada kata hina kerana perempuan ataupun lelaki, tak ada, serupa. Lepas tu masing-masing tu pasangan tu dia panggil zauj. Ni zauj pada ni zauj pada ni, serupa. Itu dari segi falsafah bahasa dia tu lah, tinggi, mana halus tu benda tu. Tetapi dalam masalah pesaka tidak lah betul. Biasa je tu, anak kita hak tak reti ke bersatu, takkan nak uyak 10 riyal, 10 sen padat, boleh beli colek gapo cekelak padat lah tu. Pada reti apa kalau bui banyak pun kita kata. Lepas tu hak lebih perlu lagi, kita bui 1000, kita bui banyak lagi. Hak ni tidak bui. Sebab kalau kita bui tidak sesuai, tidak adil. Bukan adil makna mesti sama, tak mesti sama. Yang dikatakan adil itu, situlah yang silap. Dia kira adil ni dari segi bilangan dia, dari segi kuantiti dia tu. Dia tidak kira dari sudut lain. Itu silapnya. Sedangkan dari segi penilaian adil ni bukan terletak lagu tu. Dalam bahasa Arab pun makna dia adil itu, yani wad'u syai' fi mahalli. Zulm wad'u syai' fi ghairi mahalli. Itu makna zalim. Letakkan sesuatu tak kena pada tempat dia. Adil, letakkan sesuatu kena pada tempat dia. Kasut mahal setara mana pun, kaki duduknya, kaki piah murah setara mana pun duduk di kepala. Tak boleh kita kata dengan sebab mahal tu kita nak letak atas kepala. Tidak, letak letak kena pada tempat dia, itu orang panggil zulm, zalim. Adil, letak kena pada tempatnya. Gitu cara pandangan kita. Tetapi orang tidak faham ni dia macam-macam. Boleh jadi macam-macam. Baik. Bab mirathil akhawat ma'al banat. Bab mirathil mar'a waz zawj ma'al walad wa ghairi, ta'bil lagi. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan tentang janin bagi seorang perempuan, berhubung dengan janin seorang perempuan Bani Lahyan atau Bani Lihyan yang telah gugur mati. Yang telah gugur mati, dalam keadaan mati gugur. Macam mana, apa hukum dia ni? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam putuskan kena bayar seorang hamba ghurrah, lelaki ataupun perempuan. Jadi bi ghurratin, satu kita baca lagu tu tadi, abdin au amatin. Kalau kita kata bi ghurratin abdin au amatin, itu mana jadi badal ataupun bayan kepada ghurratin itu. Ataf bayan boleh juga kepada ghurratin itu. Kalau kita kata bi ghurrati abdin au amatin, maknanya ghurrati itu baca sebagai mudhaf lah, sebagai mudhaf, boleh kedua. Yang ni kalau kita kata dia ni sebagai badal ataupun ataf,
ataupun bayan atau bayan. Nabi SAW memutuskan supaya diberikan ghurrah, iaitu itu terjemahan, iaitu seorang hamba lelaki ataupun perempuan. Gitu. Kalau kita kata dia ni idhafat, ghurrah seorang hamba, yakni memutuskan supaya diberikan ghurrah seorang hamba lelaki ataupun perempuan. Tak ada iaitu. Itu dari segi terjemahan. Yang ni apa maksud dia? Cerita dia balah ni, di zaman Nabi SAW pernah dua orang perempuan balah, gocoh lah, gocoh. Jadi dalam setengah riwayatnya kata dia bahan dengan batu, kena perut. Dalam setengah riwayatnya dia bahan dengan tiang kemah, bahan perut tu, matilah anak janin itu. Jadi anak dalam kandungan tu, apa hukum dia? Kalau tidak sengaja, pembunuhan itu dilakukan tidak sengaja, dengan tersalah ataupun syibhil amd, bukan amd, mana pembunuhan bukan sengaja. Kalau sengaja kena bunuh balik lah. Kalau tidak sengaja, mana tersalah ataupun separuh sengaja, itu hukum dia. Jadi kena bagi kepada dia ghurrah. Yang ni dia kena bagi kepada pihak ni yang kena ghurrah seorang hamba lelaki ataupun perempuan. Hak ni tak ada kena mengena dalam bab ni lah waktu tu. Kemudian perempuan yang Nabi SAW qada alaiha bil ghurrah tuwfiyat. Yang ni kalau dia bahasa Arab ni dia apa ni, kalau ala lain dah, kalau lam lain. Sebab tu dia buat sini ala dalan, luar tu dia kata laha. Beza tu, beza. Yang ni kemudian perempuan yang Nabi SAW telah memutuskan ke atasnya, kalau ala, supaya memberikan hamba, yang ni kepada majni alaihi, kepada orang yang dilakukan jenayah terhadapnya itu. Ini kalau kita kata ala. So lagi kalau kita kata qada laha, kemudian perempuan yang Nabi SAW telah putuskan supaya diberikan kepadanya hamba itu, mati. Yang ni hak kena pukul tu mati. Kalau kita kata ala, yang memukul tu mati, perempuan yang memukul tu mati. Kalau kita kata lam di sini, mana perempuan yang kena pukul tu mati. Rasulullah SAW memutuskan bahawa pesakanya, yakni harta peninggalannya, diperolehi anak-anaknya, adalah hak anak-anaknya dan suaminya. Maknanya anak-anak dapat dan suami dapat. Hak mana mati ni? Kalau hak yang je bunuh tu pun, yang je pukul tu kena mati, lagu tu juga kalau dia ada anak ada suami. Kalau kita kata hak kena pukul tu, dia ada anak dia ada suami, hukumnya sama. Hukumnya sama. Nak ceritanya di sini, pesaka orang perempuan bersama dengan anak dan selainnya. Wa annal aql ala asabatiha, dan aql di sini bukan dengan makna akal, aql di sini dengan makna diat, bayaran pampasan ataupun kerugian kerana mati anak sanalah. Jadi diat itu Nabi SAW tentukan supaya dibayar oleh asabahnya, yakni ahli keluarga, ataupun dalam istilah dia panggil aqilah. Dia panggil aqilah, yakni ahli keluarga yang memukul tadi, kena atas demo tu, ahli keluarga dia kena bayar diat tu. Diat hak tadilah ghurrah abdin ataupun amatin tadi tu. Siapa yang nak bagi? Yang ni keluarga dia. Keluarga ini orang panggil asabah. Asabah di sini dengan makna keluarga, keluarga dia, aqilah dia. Apa sebut asabah tu? Maknanya keluarga di sini yang kira-kiranya boleh pesaka lah. Kalau tidak boleh sebagai ashabul furud pun boleh, makna sebagai asabah. Mana dalam keluarga tu, makna orang kuat lah. Sebagaimana kalau seseorang itu mati, dia dapat pesaka walaupun secara asabah dalam keadaan tidak tentu,
tetapi ada ketikanya boleh banyak,